kasih yang tanya soalan. Okey, kalau kita tengok jumlah total perbelanjaan kita sebanyak 322.5 bilion untuk dalam belanjawan kali ini, yang mana 236.5 adalah perbelanjaan mengurus, dan mengikut fiskal disiplin, kalau perbelanjaan mengurus tu kita perlu tanggung berdasarkan daripada jumlah hasil kutipan. Jadi itu memang disiplin fiskal yang selama ni kita buatlah. Kemudian baki 69 bilion tu adalah datang daripada perbelanjaan pembangunan. Dan tadi soalan bertanya macam mana kita nak tanggung perbelanjaan yang sangat tinggi ni. Antaranya kerajaan boleh terbitkan bond lah. Kerajaan boleh terbitkan bond dalam negara yang mana dia melibatkan risiko yang lebih rendah. Dan dia tidak melibatkan risiko kadar pertukaran seperti kalau kita meminjam daripada luar. Jadi kerajaan boleh meneruskan meminjam daripada lokal lah, local debt. Dan kemudian kita tengok defisit tadi memang berganda daripada 3.4 kepada 6%. Jadi macam saya kata tadi di awal sesi tadi, saya kata dikala kita mengalami krisis yang berkepanjangan ni, kita memang terpaksa berbelanja lebih. Kita mengamalkan pengembangan fiskal. Tetapi apabila kita dah baik pulih pada ekonomi, kita dah rebound balik, dah mencapai balik kita punya baseline growth kita boleh perkenalkan balik cukai dan sebagainya. Tapi kita boleh rancang daripada awal sekarang jenis-jenis cukai dan sebagainya. Sebab dalam ekonomi ni dia sentiasa ada lag. So by the time you rebound tu, masa tu baru kita nak implement cukai dah terlewat lah. Masa tu. Jadi kita kena fikirkan daripada sekarang, tetapi kita tak implement lagi. Dalam masa sekarang kita memang kena banyak belanja. Kita kena pastikan kalau macam Cik Azwan dan Tuan Arif kena banyak berbelanja lah untuk tingkatkan gigit demand kita supaya akhirnya dapat membantu mengukuhkan balik ekonomi. Kita tak boleh menyimpan buat masa ni, dan kita tak perlu takut untuk berbelanja sebab akhirnya daripada kesan pengganda tersebut akhirnya akan meningkatkan balik ekonomi kita dan akhirnya akan beri banyak pendapatan kepada negara, dan akhirnya masa tu kita dah boleh perkenalkan cukai. So dia ada proses dia lah. Okey, baik. Dan juga saya macam menerusi bantuan, pelbagai bantuan telah pun disalurkan oleh kerajaan menerusi belanjawan yang telah pun dibentangkan sebentar tadi. Mungkin doktor ada boleh kongsi secara ringkas ni lah bagaimana belanjawan kali ini sebenarnya dapat mengurangkan juga kadar pengangguran di negara kita ini. Okey, kalau kita tengok kadar pengangguran yang semasa yang keluar pada bulan Ogos baru ni sebanyak 741,000, dan paling teruk masa bulan Mei itulah, iaitu 826,000 pekerja dibuang dengan kadarnya 5.3%, dan kadar ini paling tinggi dalam tempoh 30 tahun. Yang mana kalau kita tengok sejarahnya, kalau semasa krisis kewangan Asia pada tahun 1997 dan krisis kewangan subprima pada tahun 2008, kadar dia hanyalah 3.5 dan 3.2% masing-masing. Jadi bila berlaku kadar pengangguran tinggi, of course lah rakyat tak ada duit kan, ramai dibuang bekerja. Saya tengok ahli keluarga saya sendirilah ramai yang dipotong gajinya. Jadi bila itu berlaku, nampak macam mereka mengalami kesukaran untuk meneruskan kehidupan, kelangsungan hidup tu kan. Jadi perlu kerajaan campur tangan untuk menawarkan peluang pekerjaan yang terutama yang dibuang ni. Jadi saya tertarik antaranya macam bila kerajaan buat pembentukan Majlis Pekerjaan Negara tadi, yang mana dia meningkatkan latihan kemahiran dan mencipta peluang pekerjaan, dan juga MyStep tadi yang mana dia memperuntukkan sebanyak 50,000 peluang perniagaan di sektor secara kontrak. Maksudnya 50,000 yang menganggur tadi boleh dipindahkan ke sektor-sektor awam dan juga sektor-sektor GLC lah, Government Link Security. Jadi kita boleh bantu untuk meningkatkan lagi jumlah pekerjaan dan akhirnya dapat mengurangkan kadar pengangguran. Itu sangat penting bagi saya. Okey, itu antara yang boleh dilakukan.